Yang berhormat. Terima kasih di atas soalan yang berkaitan dengan soal penghijrahan siaran televisyen daripada sistem analog kepada siaran digital, kerana penggunaan digital adalah seiring dengan perkembangan dan trend penyiaran seluruh dunia. Penggunaan digital, teknologi digital juga boleh adalah merupakan suatu teknologi yang membolehkan penggunaan spektrum atau gelombang radio yang lebih optimal dan efisien. Ini bermakna lebih banyak saluran TV akan disiarkan. Ia juga membolehkan rancangan yang interaktif, gambar dan video yang lebih berkualiti. Untuk pengetahuan yang berhormat, saya berikan sedikit latar belakang di sini. Transmisi ujian siaran digital ini dijangkakan akan bermula pada hujung bulan ini dengan menggunakan stesen pemancar Bukit Pelindung, Kuantan, Bukit Besar, Kuala Terengganu dan Bukit Bakar, Macang, Kelantan. Ia bermula di situ dan dijangkakan persiapan dari segi pelaksanaan infrastruktur dan sebagainya dijangkakan akan siap pada hujung tahun depan, di mana kawasan wilayah Lembah Kelang adalah yang terakhir sekali. Bagi tujuan pelaksanaannya, kita tahu bahawa dalam siaran digital ini, televisyen biasa yang menggunakan sistem analog yang ada sekarang ini tidak boleh menerima siaran tersebut. Dan kita tahu bahawa masih ramai lagi masyarakat kampung luar bandar yang berpendapatan rendah, mereka tidak ada sistem Astro dan sebagainya. Ianya perlu dibantu sebagaimana yang dikehendaki oleh Yang Berhormat. Dan salah satu daripada syarat yang dipersetujui dengan pihak pembekal ataupun pihak pelaksana perkhidmatan platform digital ini ialah dengan menyediakan set-top box bagi membolehkan penerimaan siaran digital ini. Dan mereka akan menyediakan sebanyak 2 juta set-top box yang akan diagihkan berasaskan pada senarai BRIM dan dikasih yang akan diberikan ke seluruh negara. Terima kasih. Yang Amat Mersing. Datuk Betul, tahniah Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri dulu satu kelas dengan saya. Dia ambil ekonomi jadi menteri, saya ambil bomoh jadi backbench. Datuk Mentua, saya faham kerana RTM khususnya agensi di bawah kementerian, dia menggunakan sistem analog. Pada waktu yang sama dia bergerak ke arah digital. Buat masa ni ada platform percuma seperti Google, YouTube atau Enjoy dan portal-portal IPTV yang menggunakan digital. Pada waktu yang sama, kita ada kawan-kawan RTM seperti TV Hijrah, TV3 yang terpaksa mengikuti perkembangan daripada analog kepada digital. Saya nak tanya Menteri, apakah insentif-insentif yang akan diberi oleh kementerian dan pemerintah supaya mereka yang berhijrah seperti TV Hijrah ini dapat berhijrah juga kepada analog, kepada digital. Dan ini membantu pemerintah untuk menyemarakkan lagi konten atau isi. Kerana isi telah dibantu melalui pelbagai agensi dalam kementerian. Dan apakah persediaan kementerian jika dan ketika di mana proses analog pada digital ini hanya boleh separuh jalan? Apakah kesan-kesan dan juga tindakan lanjut yang boleh diambil oleh kementerian bagi memastikan proses ini berjalan dengan lancar? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebenarnya kita kawan sekolah ni bukanlah ada kelebihan saya duduk di sini. Saya rasa Yang Berhormat pun ada kelebihan-kelebihan yang lebih daripada kami yang mungkin tak dapat dinikmati oleh ramai kawan-kawan di sini. Datuk Yang di-Pertua,
Terima kasih Jatan ingatan yang disebutkan tadi. Sebenarnya sekarang ni bukan tak ada sistem digital, sudah ada pun. Iaitu kalau kita lihat dalam dunia penyiaran digital ni ada pelbagai platform. Misalnya Astro menggunakan platform satelit, itu pun sudah digital. Dan misalnya ada beberapa syarikat seperti HIP TV, ABN yang menggunakan sistem digital tetapi menggunakan kabel, iaitu menggunakan fiber optik dan sebagainya. Itu pun dah digital. Cumanya yang sekarang ni yang menggunakan spektrum biasa. Spektrum ni ialah gelombang radio yang selama ini gelombang radio itu dia menggunakan secara tidak efisien dalam tujuan broadcasting ataupun penyiaran, iaitu menggunakan frekuensi high frekuensi yang tertentu daripada 470 MHz kepada 742 yang hanya boleh menyiarkan sebanyak 10 ataupun 12 saluran yang ada sekarang. TV1, TV2, TV3, TV8, TV9 dan sebagainya. Itu sahaja. Tetapi tak lama bila kita susun balik perkara ini, dia boleh disiarkan sampai dalam spektrum yang sama sebanyak 50 hingga 80 saluran. Jadi ini membolehkan banyak lagi pemain-pemain lain akan boleh menceburi dalam dunia penyiaran ini dan rakyat boleh menerima siaran yang lebih baik. Ini tujuan yang pertama. Cumanya sekarang ni apabila kita minta supaya TV1, TV2, TV3, media prima dan sebagainya untuk masuk kepada platform digital dan juga beberapa penyiar lain seperti TV Hijrah dan sebagainya, ia sudah tentu memerlukan kos awal kerana dia juga kena bayar sewa penggunaan platform dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan akan memerhatikan perkara ini dan melihat apakah bentuk-bentuk kawal selia yang perlu diberi bantuan dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya soal separuh jalan sepatutnya tidak timbul di sini kerana akhirnya dijangkakan dalam antara tahun 2018 hingga tahun 2020 kita mesti cari satu titik siaran analog yang ada sekarang mesti dihentikan kerana sebahagian daripada spektrum itu akan digunakan untuk tujuan lain seperti soal keselamatan penggunaan mobile, mudah alih dan sebagainya, yang itu mesti digunakan. Artinya mau tak mau kita kena hentikan siaran analog. Macam dahulu kita mesti hentikan siaran hitam putih. Siaran analog ni akan menjadi perkara yang berlalu sebagaimana siaran televisyen hitam putih dan ini tidak ada pilihan. Semua mesti berhijrah. Terima kasih. Yang Amat Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua, dan saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberi jawapan. Dan bagi berlaku adil lah kepada pihak kerajaan, saya ingin mengucapkan tahniah juga kerana nampaknya RTM khususnya telah banyak memperbaiki perkhidmatannya, terutamanya kepada rakyat di luar bandar. Saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri mengenai suatu, saya boleh anggap satu fenomena lah dalam dunia penyiaran sekarang ini. Apabila banyaknya provider ataupun penyiar-penyiar daripada kalangan swasta yang telah dilesenkan oleh kerajaan memberi perkhidmatan penyiaran ini, nampaknya syarikat-syarikat swasta ini agak berleluasa menguasai pasaran yang melibatkan mungkin kesengsaraan kepada pengguna atau rakyat jelata. Saya ambil contohlah, Astro misalnya. Satu masa dulu Astro telah menyiarkan mereka tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membiayai perkhidmatan mereka, menyebabkan mereka perlu menaikkan fee kepada rakyat, misalnya RM5 satu akaun, menyebabkan rakyat terpaksa tanggung walaupun kecil. Tapi baru-baru ini, Yang Berhormat Datuk Ketua, kita lihat Astro mengisytiharkan pendapatan mereka telah naik sebanyak 9% bersamaan 5.2 bilion. Itu kita nampak seolah-olah macam alasan mereka menaikkan fee kepada rakyat ini satu yang tidak berasas. Dan dalam masa yang sama kita lihat perkhidmatan TV-TV swasta ni, terutama Astro pun banyak masalah. Ada siaran yang tidak jelas, hujan sikit pun dah tak dapat. Ya. Ya.
Walaupun Astro bukan di bawah kementerian, tapi saya rasa kementerian adalah pihak yang perlu memberikan penekanan kepada provider-provider ini. Jadi saya minta pandangan Yang Berhormat Menteri apa yang boleh dibuat oleh kerajaan untuk menangani masalah yang melibatkan kepentingan rakyat ini. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, pertamanya saya tak bolehlah bercakap bagi pihak Astro dalam semua hal. Cumanya perlu kita fahami dalam dunia penyiaran yang ada sekarang ni, misalnya Astro telah membekalkan perkhidmatan berasaskan ia juga sistem digital tetapi menggunakan kaedah penggunaan satelit. Satelit, penggunaan sistem satelit di mana-mana dalam dunia mesti terdedah pada gangguan. Gangguan kerana cuaca, gangguan kerana pelbagai perkara yang lain, itu adalah sebahagian daripada kekangan yang terpaksa dihadapi menggunakan sistem satelit ini. Ini satu perkara yang sukar untuk diatasi. Mereka sendiri mempunyai, sebab itu pemancap mereka selain daripada di Bukit Jalil, mereka ada dekat Cyberjaya dan sebagainya. Kalau awan tebal, cuaca teruk di Bukit Jalil, mereka boleh berpindah di sana dan sebagainya. Ini adalah satu daripada langkah yang telah mereka buat. Yang keduanya, perlu kita tahu bahawa dari segi proses bagaimana orang mendapatkan perkhidmatan Astro juga melalui pelbagai peringkat. Dahulu kita ingat, nak mulakan Astro itu dia kena beli set-top boxnya sebanyak 1,500. Mula-mula sekali. Lepas tu 700, lepas tu 300. Sekarang ni dah percuma. Ini orang dah terlupa bahawa perkhidmatan itu semakin lama semakin mudah. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat bahawa dia juga telah meningkatkan perkhidmatannya. Kalau dahulu orang happy, orang gembira dengan dapat lebih kurang 30-40 saluran saja. Termasuk saluran radio dan sebagainya. Dan orang gembira dengan mendapat saluran SD. SD maknanya standard definition, gambar biasa saja. Tetapi orang perlu tahu bahawa ia telah meningkatkan perkhidmatannya dengan menyediakan saluran HD, high definition. High definition dalam sistem ini kita tahu dia menggunakan penggunaan bandwidth 4 kali ganda lebih daripada menggunakan standard definition ataupun SD. Ianya ada kosnya kerana satelit yang berada di sana dia ada beberapa transponder. Transponder boleh siarkan satu saluran SD misalnya. Tapi kalau untuk HD kena ada 4 transponder. Jadi ada kos yang terpaksa ditanggung mereka. Pilihan kita dia ada banyak pilihan. Jadi kalau kita lihat bahawa kalau nak banyak saluran-saluran HD yang ada sekarang, itu adalah merupakan saluran premium. Sebab itu dalam konteks kita menyediakan platform baru yang dinamakan platform DDTV yang ada sekarang, dipanggilkan television digital terrestrial, yang menggunakan kaedah menggunakan menara-menara pemancar yang ada sekarang nak buat di Bukit Bakar, di Kelantan dan sebagainya, ialah kaedah baru yang tidak menggunakan satelit ataupun memasang kabel. Dan sistem yang kita buat ni berasaskan pada free to air, iaitu percuma sebagai satu pilihan. Tetapi jangan menganggap bahawa semua saluran yang ada dalam Astro itu ada di sini. Kerana ia bergantung pada apakah business model yang akan digunakan pada penyiar-penyiar. Misalnya kalau dia nak siaran sukan yang live, kosnya tinggi. Kosnya tinggi, apakah sanggup dibiayai oleh mana-mana syarikat yang ingin menjadi penyiar dan mengharapkan ia dapat pulangan melalui iklan kerana dia tidak mengenakan sebarang cas dan sebagainya. Jadi ini adalah antara model baru yang akan dapat kita lihat dan pilih semasa adanya suatu platform baru di dalam sistem digital yang akan datang. Terima kasih, Datuk. Yang Hormat Sekijang. Terima kasih, Datuk Seri Dr. Speaker. Saya berminat untuk bertanya dengan kementerian oleh kerana kementerian mensasarkan 90% penduduk negara ini akan menerima siaran terrestrial digital percuma pada tahun 2016. Dan kita tahu ia berupaya untuk mengurangkan jurang digital di antara penduduk di dalam dan di luar bandar. Datuk Seri Speaker, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah sebab-sebab yang mendorong kerajaan
untuk membawa siaran digital ini ke seluruh pelosok negara, dan sejauh manakah transformasi dalam lanskap penyiaran baru ini akan menjadikan anjakan paradigma bagi sektor penyiaran di negara kita, dan bila agaknya kita nak melancarkan program MyTV ini, kerana kita nak lihat bila MyTV ini dilancarkan nanti, ia sekurang-kurangnya akan memberikan saingan dalam industri penyiaran kepada Astro. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat di atas soalan tambahan yang diberikan. Ini semua adalah merupakan minat dan kegairahan orang ramai bila nak terima siaran digital ini. Kita siaran digital ini telah melalui perjalanan ataupun journey-nya yang tersendiri, dan ia mengambil masa kerana satunya ia melibatkan kos. Kos untuk membina infrastruktur. Sebagaimana kos kalau kita nak dapat siaran ataupun mendapat transmisi ataupun signal telefon mudah alih kita ni, kos yang besar ialah untuk menyediakan infrastruktur. Orang tak nampak, tetapi infrastrukturnya ada di mana-mana, di luar sana, dalam dewan dan sebagainya, untuk mendapatkan penerimaan transmisi yang baik. Dan untuk membolehkan transmisi digital ini, ia memerlukan banyak menara-menara komunikasi, dan antara menara itu ada dipanggil gap fillers yang perlukan tambahan-tambahan infrastruktur. Dan sebab itu dikatakan lagi kenapa akhir sekali di dalam pelan pelaksanaan ini dimulakan dengan negeri Pantai Timur, lepas tu pergi Sabah, Sarawak, pergi ke negeri utara, Kedah dan sebagainya, turun selatan, akhir sekali baru di Lembah Kelang. Kerana Lembah Kelang yang paling sukar sekali. Kerana di sini banyak bangunan-bangunan yang tinggi yang memerlukan bagaimana pembinaan infrastruktur yang perlu disesuaikan. Itu yang paling akhir sekali. Sebab itu yang biarkan bersiaran mula di tempat-tempat yang mudah. Yang keduanya, di bawah digital ini, dia akan membolehkan penerimaan siaran televisyen ini di dalam kenderaan. Misalnya kita mau orang naik kereta api dapat tengok TV, orang naik bas dapat tengok TV, orang dalam kereta dapat tengok TV. Kerana sistem ini membolehkan kita menonton siaran ini dengan jelas di dalam kenderaan dan sebagainya. Jadi ini juga kenapa akhirnya memerlukan pembinaan banyak infrastruktur ataupun peralatan-peralatan di sekitar jalan-jalan di kawasan bandar dan sebagainya. Itu yang kita katakan. Jadi kalau ditanya bila akan dapat penerimaan ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, roll out insya-Allah akhir tahun depan pelaksanaannya. Tetapi ia mengambil masa sedikit supaya orang membiasa, orang merubah ataupun berhijrah daripada sistem analog lama kepada sistem yang baru. Untuk berhijrah, sama ada dia boleh kena beli TV yang dipanggil TV digital ready, Datuk Yang Di-Pertua, sama ada dipanggil digital ready, ataupun dia terpaksa menggunakan set-top box. Jadi isu yang ditanya oleh Yang Berhormat Mersing tadi ialah kalau orang tak mampu macam mana? Jadi pihak pembekal perkhidmatan akan memberi secara percuma sebanyak 2 juta set-top box. Yang lain tu kita minta orang beli, dan kita menggalakkan syarikat-syarikat yang ingin membiayai secara CSR, dan kita akan berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada kerajaan melalui pelepasan cukai dan sebagainya. Kerana kita nak akhirnya semua orang menggunakan sistem ataupun yang disebutkan sistem digital yang akan berlaku dalam masa yang disebutkan. Ada negara mengambil masa 12 tahun untuk berhijrah. Tetapi kita tidak ada masa sebanyak itu, Datuk Yang Di-Pertua, kerana kita nak spektrum yang ada lebihan atau disebutkan digital dividend. Kalau kita antara spektrum yang dipanggil 470 MHz hingga 742 ada sekarang, tetapi untuk digital kita ambil 470 tadi sehingga gelombang 694. Jadi ada lebihan antara 695 sehingga 742 untuk digunakan bagi tujuan lain. Keselamatan, bencana dan sebagainya perlu, dan seluruh dunia menuju ke arah itu. Jadi ini adalah antara perkara kita nak buat juga mesti dilaksanakan, dan kita harapkan ia dapat dilaksanakan antara 2018 sehingga tahun 2020. Dan ini adalah jadual yang telah kita tetapkan. Terima kasih.